bersih kawan. Kita saksikan keberangkatan Khabar Waktu Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengadilan Muda Mahkota Yang Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengadilan Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Sri Pengadilan Muda Abdul Matin, Tuan Duli Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Tuan Negeri Darussalam beserta kerabat diraja sebentar tadi telah pun didahului oleh Panglima Diraja yang membawa penguras dan karga, sementara Panglima Askar membawa kelasak dan kampilan, serta diiringi oleh alat-alat perhiasan tunggal, perhiasan 4 Duli Yang Teramat Mulia, Duli Yang Teramat Mulia, dan perhiasan 4 Duli-Duli Wazir. Kala Panglima Diraja dan Panglima Askar akan menunggu di hadapan pintu Masjid Umar bin Saifuddin. Kita telah saksikan keberangkatan Khabar Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja seperti tadi dijunjung oleh Yang Amat Mulia Perdana Indra Setia Diraja Saibul Karib, anak Haji Idris, dan Yang Berhormat Pihak Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin, Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja menunaikan secara langsung istiadat akad nikah diraja dengan Masjid Marali Saifuddin, Bandar Sri Begawan. Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan kerabat diraja bersemayam di tempat yang dikhaskan beserta kerabat diraja oleh Yang Berhormat bin Udana Khatib Datuk Paduka Sri Setia Awang Haji Badarudin. Order yang dimulakan pihak orang kaya Johan Pahlawan Datuk Seri Setia Haji Awang Adnan menunjung anugerah untuk menyampaikan kepada Yang Amat Mulia Perdana Indra Setia Diraja Saibul Karib, anak Haji Idris. Ampun yang lebih melangkai Johan Pahlawan menyembahkan bahawa menjadi istiadat akad nikah diraja telah siap sedia patut menjunjung kita. Kita lihat di sana Yang Berhormat Pihak Orang Kaya Paduka Sri Utama Datuk Paduka Sri Setia Haji Awang Salim menghadap ke hadapan Majlis Khabar Yang Maha Mulia Paduka Sri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bersama dengan 2 orang awang-awang, seorang membawa tempat Bismillahirrahmanirrahim. orang nikah dan seorang. Alhamdulillah, selawat dan salam ke atas Nabi dan Rasul pilihan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli kerabat dan sahabat-sahabat baginda yang taat lagi setia,
hingga ke akhir zaman. Dengan amat sukacita, kaulah mewakilkan kepada Pihin untuk menikahkan anak perempuan kaulah, Pangeran anak putri Azimah Nikmatul Mulkiyah, dengan Pangeran Muda Kahar Ibni Duli yang teramat mulia Paduka Yang teramat mulia Pangeran Digadong Sahibul Mal, Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah, dengan maharnya RM1,000 tunai. Ampun kita izin dulu. Junjung Nugraha. Sebelum akad nikah dilaksanakan, dibacakan terlebih dahulu khutbah nikah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mahmud, alhamdulillahi mahmud bi ni'matihi, al-ma'bud bi qudratihi, al-muta'i bi sultanihi, al-marhubi min azabihi wa satwatihi, an-nafidhi amruhu fi sama'ihi wa ardihi, alladhi khalaqa bi qudratihi وما يزم بأحكامه وعزم بدينه وأكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالى عظمته جعل المصاهرة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوسج بالأرحام وألزم الأنام. وقال عز من قال وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقدره يجري إلى قدره. لكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada petang ini di tempat yang mulia ini kita dapat sama-sama menyaksikan satu lagi peristiwa yang sangat istimewa, lagi mulia dengan penuh beradat istiadat yang berteraskan ajaran Islam, iaitu peristiwa istiadat akad nikah diraja
Di antara yang teramat mulia Paduka Seri Pengarah Puteri Azimah Ni'matul Balqiyah binti Kebawatuli Yang Maha Mulia Paduka Seri Pengarah Sultan Haji Hassan Al-Balqiyah Ma'azuddin wa Daulah, dengan yang amat mulia Pengarah Muda Bahar Ibni Duli Yang teramat mulia Paduka Seri Pengarah Ligadong Sahibul Mal Pengarah Muda Haji Jakarta Mekiah. Dalam pada itu akad pernikahan adalah merupakan peristiwa yang suci dan mulia yang akan menjadikan kedua mempelai diraja ini hidup berumah tangga dan berkeluarga dengan penuh kebahagiaan dan berkekalan dengan jalinan mawaddah warahmah dalam menuju keluarga yang sakinah, aman, damai, yang bakal melahirkan zuriat keturunan yang mulia lagi bertakwa kepada Allah. Memandangkan perkahwinan adalah merupakan hubungan antara manusia sesama manusia, maka Islam mengajarkan dan menunjukkan tentang hidup berkeluarga, iaitu penyatuan dua makhluk manusia yang berlainan jenis jantinanya untuk sama-sama menjalani kehidupan yang penuh kedamaian dan kasih sayang. Ini sebagaimana disyaratkan dalam firman Allah SWT, "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun." Yang tafsirnya, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah itu ialah Dia menciptakan untuk kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu condong dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikannya antara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Mengikut hukum pernikahan, setiap wanita adalah dalam kedudukan yang terhormat. Dalam Islam, prinsip martabat kemanusiaan antara lelaki sebagai calon suami dan wanita sebagai calon isteri adalah bersumber daripada satu hakikat jenis makhluk yang diciptakan Allah. Hal ini dinyatakan dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat pertama, "Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba." Yang tafsirnya, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya Allah menciptakan isteri-isteri untuk kamu, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah dengan mempergunakan namanya, yang mana kamu sekali meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Perkara yang terpenting dalam suatu akad pernikahan adalah ijab dan kabul, yang membawa pengertian penyerahan tanggungjawab dari wali calon mempelai wanita pada calon mempelai lelaki. Manakala kabul pula berarti penerimaan tanggungjawab dari calon mempelai lelaki dan penyerahan tersebut bagi penyerahan tersebut. Pada dasarnya, lafaz dan perkataan dalam ijab dan kabul dalam pernikahan itu walaupun pendek akan tetapi mengandung pengertian yang mendalam. Dalam penunaian tanggungjawab dalam berumah tangga atau berkeluarga, walaupun pada dasarnya lebih terletak ke atas seorang suami, akan tetapi untuk mencapai dan menuju ke arah keluarga yang sakinah, yang aman, damai dan penuh kebahagiaan, isteri juga dapat memainkan peranannya dengan menunaikan tanggungjawabnya sebagai suri rumah tangga. Hal ini digariskan dalam hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari yang bermaksud, sesungguhnya Abdullah bin Umar telah berkata, "Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dipertanggungjawabkan atas apa yang dipimpinnya. Maka seorang imam atau pemimpin adalah pemimpin yang akan diminta pertanggungjawabkan atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawab atas keluarganya. Dan seorang isteri adalah pemimpin dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan diminta pertanggungjawabkan atas urusan rumah tangga tersebut. Manakala seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan diminta pertanggungjawabkan atas urusan tanggungjawab tersebut." Demikianlah secara ringkas petunjuk agama Islam tentang apa yang dikatakan perkahwinan, yang merupakan dasar kebentukan rumah tangga atau keluarga, yang merupakan sandi kehidupan masyarakat. Dalam pada itu, setiap yang telah berkahwin dan berumah tangga dan senantiasa ingat akan firman Allah SWT yang merupakan amaran dalam surah Al-Tahrim ayat 6 yang berbunyi, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah
'alaiha malaikatun qilazun shidadun la ya'sunallaha ma amarum wa yaf'aluna ma yu'marun. Yang tafsirnya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu daripada api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaga-penjaganya adalah merupakan malaikat-malaikat yang kasar dan keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Perlu diingat kepada kita yang telah hidup rumah tangga dan keluarga, sifatnya bukan hanya bagi keperluan di dunia ini semata-mata, akan tetapi ianya akan berkesinambungan dengan kehidupan di akhirat nanti. Dalam pada itu, setiap yang telah berkahwin, kita disuruh berikhtiar, kita disuruh berusaha, dan sudah itu barulah kita disuruh bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana semua perkara ada dalam kekuasaannya. Allah Subhanahu Wa Taala telah memutuskan semua perkara menurut kodrat edarannya, dan Allah lah juga menghukum semua perkara menurut kekuasaannya. Tidak ada siapapun yang boleh mendahulukan perkara yang dikemudiankan oleh Allah. Begitu juga tidak ada siapapun yang boleh melambatkan perkara yang didahulukan oleh Allah. Dan tidak boleh berhimpun dua orang, dan begitu juga begitu juga sebaliknya tidak boleh bercerai keduanya melainkan dengan qada dan takdir yang tertulis pada asalnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wa innahu wal ghafurur rahim. Sebelum akad nikah dijalankan, dijunjung dan silakan untuk sama-sama kita beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebanyak 3 kali. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Mengikut hukum syarak, suatu pernikahan itu adalah akan menjadi sah apabila terdapat segala rukun-rukun nikah yang terdiri pada 5 perkara. Pertama, mempelai lelaki. Kedua, mempelai perempuan, iaitu isteri atau zaujah. Dan ketiga ialah wali. Dan keempat adalah saksi-saksi. Dan kelima adalah hijab dan kabul. Dijumlah tadi membaca syahadat dan selamat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Uzawwijuka ala ma amara Allah bihi min imsakin bil ma'ruf aw tasrihin bil ihsan. Peramba kahwinkan tuan peramba menurut sebagaimana perintah Allah, iaitu adalah tuan peramba pelihara isteri tuan peramba itu nanti dengan cara yang baik, dan jika berlaku perselisihan yang tidak dapat diperbaiki lagi, janganlah susahkan dia, lepaskanlah dia dengan ihsan dan dengan cara yang baik. Yang amat mulia Pangeran Muda Bahar Ibni Duli yang terhormat dia bukan sepingan negara Sahabul Mal Pangeran Muda Jibri Bolkiah Allah. Peramba nikahkan tuan peramba, peramba kahwinkan tuan peramba dengan yang terhormat mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Ni'matul Bolkiah binti Kebaruh yang mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'azzadin wal Daulah, yang walinya iaitu ayahandanya Kebuah Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Mu'azzadin wal Daulah Ibni Al-Marham Sultan Haji Warali Saifuddin Sa'adul Khidwaddin Sultan dan King Abdul Salam telah berwakil kepada peramba bagi menikahkan anak-anaknya dengan maharnya RM1,000 tunai. Bismillahirrahmanirrahim. Kaulah terima nikahnya yang terhormat mulia Pangeran yang amat mulia. Kaulah terima nikahnya yang terhormat mulia Paduka Seri Pangeran Anak Puteri Azimah Nikmatul Bolkiah binti Kebawa Duli yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanal Bolkiah Muzaidin wa Daulah dengan maharnya RM1,000 tunai. Sah. Bismillahirrahmanirrahim. Bahawa kaulah yang amat mulia Pangeran Muda Bahar Ibni Duli yang terhormat mulia Paduka Seri Pangeran Digaluh Sahibul Mal Pangeran Muda Haji Jeffrey Bolkiah dengan ini bertaklif, iaitu jika
Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengarang Anak Puteri Azimah Nikmatul Bokya binti Kebawaduli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hasanah Bokya Muizzuddin Wad Daulah, isteri Kaulah itu manakala Kaulah tinggalkan ia 4 bulan atau lebih dengan tidak Kaulah atau wakil Kaulah memberi nafkah kepada isteri Kaulah atau wakil isteri Kaulah, dan ianya mengadu kepada hakim syar'i meminta cerai setelah bersumpah atas tiada dapat nafkah yang tersebut dan bersumpah atas ia tiada nusyus yakni tak akad. Niscaya tertalak ia satu talak, atau jika Kaulah gaib atau digaibkan dengan apa cara jua pun daripada isteri Kaulah selama 6 bulan atau lebih. Jika ia mengadu kepada hakim syar'i dengan berkata ianya tiada tertunggu lagi akan Kaulah, dan manakala sabit aduannya nescaya tertalaklah ia satu talak. Atau Kaulah pukul isteri Kaulah dengan pukulan yang menyakiti dan tiada betul. Kemudian ia mengadukan halnya itu kepada hakim syar'i dan meminta bercerai. Maka manakala sabit aduannya itu nescaya tertalaklah ia satu talak. Demikianlah lafaz tatbik Kaulah.